sedekah kita, tunjuk tangan kita, ya Allah, ya Allah, subhanallah, pasang kipas kita, sedia meja kita, semua pahala jihad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kita kena faham. Jangan watak. Sebab tu kalau kita bawa watak Qabil dalam perjuangan kita, kita ambil separuh. Tuan-tuan sekalian, Qabil buat korban. Dia berjuang. Tapi Allah terima perjuangan. Sebab apa yang pertama? Sebab dia ingkar perintah Allah. Dari aspek-aspek Allah, munakahat. Macam kita berjuang. Tuan-tuan pernah dengar tak PGU, pas ganti UMNO, terkenal di bumi Terengganu kan? Stiker kita buat dekat kereta kita, PGU, pas ganti UMNO. Saya tak pernah bimbang tentang pas ganti UMNO untuk menduduki tempat di Putrajaya, di negeri, di Dewan Undangan negeri. Tapi yang kita bimbang pas ganti perangai UMNO. Ini kita bimbang. Tapi realitinya semakin hari semakin gelap. Kita bukan nak ganti sekadar kedudukan. Ingat cerita Rasulullah SAW pernah menguasai Putrajaya di zaman Rasulullah. Apa dah Putrajaya? Baitullah. Selepas pembukaan kota Mekah, inna fatahna laka fathan mubina. Kami janjikan kepadamu ya Muhammad pembukaan yang sejelas-jelas pembukaan. Akhirnya pada tahun yang ke-10 Nabi berjaya membuka kota Mekah. Nabi duduk tak di Putrajaya tu? Ya, Nabi balik ke Madinah. Jaga apa markah kita. Saya ingat Wabi Iskandar pernah menyebut, di antara kejayaan PAS, satu ketika mula-mula kita nak menguasai sesuatu negeri, kerana cawangan dia hidup. Betul tak? Cawangan kita hidup, cawangan hidup. Tapi hari ini saya duduk dengan ketua pemuda, Tuan Abang Majid duduk dekat kawasan. Buatlah cuna berapa cawangan yang hidup. Ada setengah cawangan yang terpaksa tutup cawangan. Dah ada 2 dah, PAS Subang tutup cawangan. Saya sedih bila tutup cawangan, kerana nak tumbuh bukan senang. Ada satu cawangan terpaksa dah tak sewa dah bangunan. Tak ada. Cawangan tu ada, ahli ada. Tapi dulu saya pernah datang ke Makkah dah, tapi Makkah dah tak ada lagi. Tutup. Subhanallah. Wabi Iskandar pernah menyebut, dia kata satu ketika dahulu kita menang kerana kita menjaga cawangan. Maka hari ini kalau kita tak jaga cawangan, sebenarnya kita sedang menembah kekalahan. Realiti kita kena ingat kan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sendiri walaupun atas nama parti, saya tak suka guna NGO sekarang. Saya akan guna parti. Bergeraklah di mana-mana, saya akan guna parti. Lambang saya adalah lambang parti, PAS. Saya tak pernah risau orang menolak saya. Saya tak pernah suka orang menerima saya. Sebab apa tuan-tuan sekalian, di saat-saat inilah orang nak tengok parti Islam Semasa PAS sama ada di saat-saat mereka kalah, di saat-saat mereka menang. Bagaimana? Kita jangan jadi krisis identiti. Boleh guna NGO, ada part dia. Kami ada NGO, ada Maisan MDD, ada bola ada. Dekat Pausan Subang dia ada fokus. Saya jadikan sebagai channel hanya khas untuk satu-satu certain. Tapi beri peluang untuk PAS duduk di tengah-tengah masyarakat mereka. Tapi orang takut sekarang. Takut, bimbang. Kenapa? Takut orang tak terima kita. La ilaha illallah. Yang dulu kita tidak ada NGO pun. Yang dulu kita bergerak atas lambang PAS. Orang tolak dia kan? Pilihan raya lepas kita bergerak di atas. Mana dalam pilihan raya kita guna bendera NGO? Ada tak? Kenapa orang meninggi tak? Tapi kita hilang krisis identiti ni. Krisis identiti. Kita jarang nak menunjukkan kita sebagai seorang ahli PAS. Kita tak faham apa-apa. Sebab tu tuan-tuan hadirin muslim semangat dan terakhir. Yang pertama wataknya adalah orang yang tak mematuhi perintah. Sebab tu setiap gerak kerja kita di peringkat cawangan, di peringkat DPRD, di peringkat kawasan, pemuda, baik apa semua peringkat, cubalah letak halal ke haram, perintah ke larangan. Cuba letak itu daripada Allah Subhanahu. Bincang dulu. Okey, Allah larang jangan buat. Rugi, nanti orang tak ikut. Baik dapat redha Allah. Tadi imam dah baca tadi. Aku lebih suka mencari redha Allah. Allahu Akbar. Betul yang telah betul. Yang kedua, watak yang dibawa oleh Qabil, sehingga kan Allah menolak amalan korban ini, kerana dia mengeluarkan hasil korban dia
tanaman dia yang tak berkualiti. Begitu juga dengan perjuangan kita. Kalau kita bergerak dalam perjuangan dengan perjuangan, perbuatan kita, kerja kita tak berkualiti, Allah terima tak? Tuan-tuan ada dengar perkataan qanaah? Qanaah ni sifat yang baik, tuan-tuan sekalian. Sikap yang berpada-pada di atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada sikit rezeki banyak tu, alhamdulillah. Saya ada seorang kawan, subhanallah, sampai hari ini saya teringat beliau. Berita tu sampai pukul 12 malam saya tak boleh tidur sampai pukul 4 pagi. Sampai subuh saya tak boleh tidur. 4 pagi tu ni, orang rumah saya, abang, saya terpaksa tidur bilik sebelah lain. Tak tidur dengan rumah malam. Saya bincang, saya cerita tentang seorang teman yang hidup dia mewakafkan diri pada Parti Islam Central PAS. Kereta dia kena tarik. Hidup dia untuk PAS. Kereta dia kena tarik. Dia telefon, sebelum ni kereta nak kena tarik, kereta saya. Dia cari duit bagi 1,000 senang. Bil start bayar. Tiba-tiba kereta dia kena tarik, hari tu dia naik motor. Macam mana kereta dah lama tak ada motor? 6 hari dah bank tarik. Subhanallah, saya kata la ilaha illallah, kenapa tak bagi tahu? Dia kata sudah tiba masanya kita belajar untuk mengetahui bahawasanya itu bukan milik kita. Dia tak pernah pusing sehingga kini saya ikut jadual dia. Saya ikut jadual dia. Tidak pernah luput pun jadual dia dengan parti. Keliling selama. Tak pernah luput. Tidak dengan parti. Sehingga kan alhamdulillah 3 hari 4 hari lepas ada hamba Allah datang. Saya berkumpul dengan pemuda 2-3-4 orang. Kita nak cari kumpul dana untuk bagi cari kereta ada ustaz. Cari. Kumpul. Okey, dapat 5,000. Kereta apa nak beli 5,000 takkan kacir, anak dia ramai. 5,000 Allah. Bincang ada seorang hamba Allah. Dia kata, saya ada satu kereta. Kereta apa? Wira. Baik. Hari ini saya wakafkan kereta ni kepada ustaz. Dia baiki 1,000, buat semua bagi ambil dia. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita ustaz ni tak pernah tu. Kawan saya, dia tak pernah tengok muka sedih. Saya tak pernah kenal apa itu sedih pada muka. Dia reda dengan sedikit yang dia miliki, sehingga kan dia tidak mencari perkara yang haram. Kedudukan dia dalam parti, dia boleh ambil benda yang haram. Boleh ambil. Seumpama tuan-tuan tahu, nak ambil projek tu boleh tak? Boleh sekarang, tak ada masalah. Nak dapat tu, nak dapat ini boleh tak? Boleh. Tapi dia tak menggunakan keras. Dia ada qanaah sedikit. Kita sudah pasti tahap saya hari ini, saya tak mampu bayar dia kereta. Allah nak, tapi dia tak ada alasan. Tak ada alasan untuk dia tak bergerak dengan parti. Subhanallah. Realiti cerita yang saya nak sebut tentang qanaah. Bagus. Tuan-tuan boleh kenal ni. Tuan-tuan kalau dengar kuliah dia, tuan-tuan tak akan jemu. Kerana dia bercakap dengan hati dan amalan dia. Allah SWT. Tetapi saya nak cakap, qanaah hanya boleh berlaku dalam bab rezeki. Dia tak boleh berlaku dalam bab amal. Kadang-kadang di kalangan kita pejuang-pejuang PAS pernah berasa cukuplah, kita dah gerak kat cawangan, tak payahlah kat DPRD, tak payahlah kawasan. Betul tak? Betul tak? Qanaah pada amalan. Berpadalah kita dah datang usrah. Berpadalah kita datang tarawih. Berpadalah kita buat berbulamu. Sikap qanaah tak boleh ada dalam bab amal. Rukun bai'ah kita ada amal. Amal tak ada qanaah, yang ada jihad. Dia ada jihad saja. Qanaah tak ada. Sebab tu dalam kehidupan kita tuan-tuan yang jelas, apatah lagi kita berjuang dalam gerakan Islam ini, tak boleh kita rasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan. Kesilapan kita pada hari ini disebabkan kita, tuan-tuan sekalian, proses demokrasi, proses ROS selepas muktamar perlu ada laporan. Maka dalam laporan tersebut kita rasa cukup. Laporan aku ada 3 lah. Laporan cukup tak? Cukup kan? Orang tanya, okey, dia apa lajnah ni? Apa laporan ni? Ada tu 3. Mu jangan cakap banyak, mu buat aja. Dia tu dia banyak. Tak ada pun 3, aku ada 4 tu. La ilaha illallah. Boleh. Itu proses ROS. Tapi dalam bab amal, dalam gerakan Islam, dia kena ada jihad. Masa kita kena korbankan untuk Parti Islam Social PAS. Kewangan kita kena korbankan kepada Parti Islam Social PAS. Saya suka nak cerita dengan tuan-tuan dan sekalian. Tahun sudah saya Ramadan tak ada sini Ramadan saya tak ada sini. Saya balik Kedah.
3 bulan selepas saya jaga ayah tadi 3 bulan merawat kaki kunci manis. Kemudian saya buat keputusan saya tidak akan kembali ke Subang. Lalu telah pun mengangkat bai'ah dengan teman-teman di kawasan saya supaya akan berkhidmat di Bali. Teman-teman Esko harian pemuda telefon supaya balik ke Subang, datang. Saya kata saya tak boleh balik. Duit dah tak ada. Dia masuk akaun 1,000, datang. Bawa anak bini datang. Saya kata okey tetap. Malam selepas datang tersebut buat mesyuarat harian. Kena angkat bai'ah. Hari ini kami buat keputusan. Ustaz kena jadi ketua pemuda PAS Subang. Bai'ah. Maksud bai'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya dibai'ahkan supaya tak boleh bekerja, melainkan bekerja dengan parti. Saya teringat Ustaz Nasruddin Tangkawi pernah datang sana. Allahu Akbar. Sesiapa yang mewakafkan diri untuk parti Islam Syafas, tidak ada ruang lagi untuk dia fikir tentang dirinya. Tidak ada ruang untuk dia memikirkan tentang kepentingan di tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kehidupan kita dalam berjuang saya ingin nak lihat suasana begitu. Ada pengorbanan, ada jihad. Ini di antara syarat-syarat kemenangan yang Allah nak berikan kepada perjuangan kita. Allah boleh bagi kemenangan bila-bila masa. Tetapi syarat kemenangan yang sempurna, kemenangannya mesti ada jihad, mesti ada pengorbanan, ada bai'ah. Kita bai'ah, kadang-kadang kita dengar kata istilah Tuan Guru sebut bai'ah kita tu dengan menulis tak ada tak. Kita bai'ah lagi Ketua Congan. Untuk kita memberikan sepenuh tenaga kita untuk parti Islam Malaysia PAS, sama ada dalam senang suka duka. Sebab tu saya buat dalam KPI Dewan Pemuda PAS Subang, sesi ni Esko ataupun seluruh ahli pemuda mesti dibai'ahkan. Alhamdulillah kita bai'ahkan para pemuda 70 orang baru ni, untuk memberikan komitmen kepada parti Islam Malaysia PAS, khususnya PAS Pasang Su. Kita bai'ahkan 70 orang. Masuk aku hari ini dibai'ahkan. Penting mana? Man mata laisa fi unuqihi bai'atan maitatal jahiliyah, kata Rasulullah. Sesiapa yang mati di tengkoknya tidak diikat bai'ah, matinya jahiliyah. Apa maksudnya? Sia-sia hidup dia. Karena hidup orang yang berjuang. Nak hidup tuan-tuan sekalian, Mujahid sebut dalam status Facebook dia, babi di hutan pun boleh hidup. Kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Tapi kita bukan hidup sekadar hidup. Kita hidup adalah untuk berjuang. Baik, kembali kepada watak yang dilakukan oleh Qabil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, watak yang ada pada Qabil, takabur. Ini perkara yang boleh merosakkan amalan dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita berjuang. Qabil bawa kata kepada Habil, wahai Habil, aku ni benih syurga, kamu benih dunia. Oh tengok, Qabil pernah menyebut kepada Habil dalam riwayat mengatakan, Habil, aku ni benih syurga. Kerana hidup Adam dan Hawa dalam syurga, akhirnya dilahirkan Qabil di dunia. Benih ni mana? Mana mulia syurga dengan dunia? Sudah pasti jawapannya syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikap takabur, bangga diri, perkara yang merosakkan, yang tidak menguntungkan, yang dibawa oleh watak Qabil. Lalu Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amalan yang Allah terima adalah di kalangan orang yang bertakwa. Amalan yang Allah terima hanya di kalangan orang yang bertakwa. Kita bincang pula, apa ciri-ciri takwa? Ada 4. Yang pertama, al-khawfu bil jalil, takut dengan Allah. Kalau jadi orang awam biasa, tuan-tuan sekalian, kita tak banyak tanggung jawab dan bebanan. Saya sebut pada ahli-ahli PAS, sepanjang hidup kita adalah hidup jihad, tuan-tuan, ada tanggungjawabnya. Orang yang takut kepada Allah, bila mana dia bimbang tanggungjawab, dia dipersoalkan oleh Allah. Kita mampu tidur 16 jam, kita meninggalkan teman kita dalam keadaan letih bekerja. Allah tanya. Kita biarkan teman-teman kita hidup dalam kesusahan, menghabiskan hartanya fi sabilillah, kita mengumpul kekayaan untuk mencari kesenangan hidup. Allah tanya. Kita biarkan teman-teman kita tidak ada ruang untuk berkongsi hidup dengan keluarga dan anak-anak. Kita holiday. Tengok pinik sana, selamat tak kini.
Sebab ia adalah tanggungjawab, amanah. Bila kita dah berintimat dengan parti Islam Semasa Pas, kita telah declare, aku berbaiat di hadapan Allah, sama ada senang ataupun susah, suka ataupun duka, aku tetap akan berjuang. Realitinya berlaku tak dalam kehidupan kita? Soalan yang patut ditanya dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak mahu sebagai dia tazkirah hanya sekadar untuk diri tuan-tuan, tetapi sebenarnya untuk diri atas sendiri. Berikan peringatan, subhanallah, bekerja untuk parti. Setiap kerja kita adalah amanah. Oleh sebab itu hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, watak itu bawa apabila adalah ego, takabur ini. Seperti mana watak yang pernah dia mewarisi watak iblis dan syaitan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah wahai Muhammad, peristiwa ketika mana kami menyatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, keseluruhan para malaikat sujud memuliakan Adam, kerana malaikat tahu itu adalah perintah Allah. Illa, melainkan iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dua perangai bodoh yang ada pada iblis. Keengganan mematuhi perintah Allah. Yang kedua, takabur. Wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Kamu cipta dia daripada tanah, kau cipta aku daripada api. Mana mungkin api sujud pada tanah? Ini jawapan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama jawapan yang diberikan Qabil kepada Habil. So, begitu juga kita dengan parti. Aku lebih makan garam daripada kau. Kan watak biasa kita cakap. Dia tak tahu garam dulu tak ada garam halogen sekarang. Kadang-kadang dia faktor usia jadi berlaku. Kadang-kadang kita jadi orang muda, kita ego pada orang tua. Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihi orang, orang itu tidak akan dikasihi. Ini sunnah Rasulullah SAW sebut. Yang orang tua dihormati, yang muda dikasihi. Kombinasi hidup yang cukup baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu ada bangga di perkara yang merosakkan kita hari ini dalam parti? Takak bertegas berkaitan dengan perkara yang bertepatan dengan syarak. Itu antaranya adalah orang yang berpegang pada prinsip. Sesiapa yang bertegas kerana ego dan takaburnya, perkara itu adalah perkara maksiat yang merosakkan diri dia. Watak itu adalah watak buruk, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi rajin doa selepas subuh. Satu riwayat yang disebut oleh budak suruhan kepada Ummu Salamah mengatakan, pernah dengar Rasulullah SAW pernah menyebut, di waktu subuh Nabi selalu doa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, agar diberikan ilmu yang memberikan manfaat kepadaku, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Nabi minta amalan dia diterima. Takkan Nabi Allah tak terima amalan? Tak, nak ceritanya Nabi ajar kepada umat, bimbang-bimbang amalan kita tak terima. Hanya saja amalan yang Allah terima adalah orang yang bertakwa. Al-khawfu bil jalil, ar-radha'u bil qalil. Rasa cukup dengan yang sedikit. Qana'ah dalam bab rezeki. Cukuplah, alhamdulillah, 1,000 alhamdulillah, 9, 2,000 alhamdulillah, 3,000 alhamdulillah, 1,000,000 alhamdulillah. Juta. Ini orang perempuan sukalah doa ni. Radha'u bil qalil, kan doa itu sifat takwa tu. Cukup dengan sedikit. Seorang suka dengan 3 dulu. Orang perempuan suka. Allahumma shalli ala sayyidina wal amalu bitanzil. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Sifat orang bertakwa yang Allah nak terima, kita beramal dengan Al-Quran. Taraktu fikum amrayn. Ayat ni saya dengar tadi, saya sambil dari pulang daripada buat program kebajikan di Lepas Subang. Lalu Kota Damansara, nak pergi Damansara ramai program tadi. Ada banner Datuk ketua dia Ismi